Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat mi kicap ipoh Melayu version. Okay. Alright. Kita basuh dulu sayur sawi bunga. So, sawi tadi kita akan rebuskan dulu. Dan letakkan sedikit garam. Tujuan kita letak garam ni untuk kita nak buang apa, kalau ada unsur-unsur yang tidak bagus lah kat sini, beracun dan sebagainya. Okey. Cara berebus ni terpulang. Ada orang dia tunggu didih dulu baru dia rebus. Tapi saya nak cepat. Kita buat untuk kat rumah. So kita rebus terus. Okey. Air rebusan ni kita jangan buang dulu nanti, sebab kita pun akan rebus sayur yang kedua kita, iaitu sayur tauge. Okey, so sebelum kita menunggu dia mengelegak dan merebus sayur kita, kita akan buat yang kedua, iaitu sambal. Sebab mi kicap ipoh ni, selain daripada bahan utama di kicap, kita juga memerlukan sambal. Sebab kan kita nak buat untuk makan di rumah je. Kami ada 4 orang. So saya buat sambal ni sikit. Dan untuk kali ni sepatutnya sambal ni memerlukan apa nama tu, udang kering. Tapi saya tak ada udang kering. Kita akan ganti dengan ikan bilis. Masukkan minyak. Saya dah siap blend Saya memang ada je kat rumah. Siap blend. Tuanglah. Katan ni sebenarnya mengikut kita punya rasa okay. Dengan tiga-tiga. Saya pilih kering di blend sebab saya tak suka sangat pakai telipon. So tadi lebih kurang saya masukkan berapa sudu ni 3 sudu ni, dan juga 3 sudu untuk bawang putih dan bawang merah dan sebagainya. Bahan penambah, saya akan masukkan sikit halia. Selalunya saya blend tapi bukan malas. Saya nak juga dalam masa yang sama, saya suka rasa kalau benda ni besar-besar macam ni, kadang gigit. Walau macam mana pun kita kena cincang halus lebih kurang halus macam ni lah Saya ingat lebih baik kalau blend tapi kita nak cepat. Okey. Kalau rasa minyak kurang, tambah sikit. Try Sekarang ni kita boleh ketuk aja. Sebenarnya nak blend sekali pun boleh tapi hari ni kita buat cowboy, nak cepat. Ketika ni lah kita masukkan sirup ikan bilis. Okey. Dan juga sedikit belacan. Okey. Belacan ni kalau takut dia pecah ke apa ke masa kita mengacau, boleh juga bancur dulu dengan air. Okey. Lepas tu baru dimasukkan dalam ni. Tapi macam saya kata, hari ni kita nak buat cowboy style. Kita nak cepat. Saya masukkan gula merah Masukkan gula merah. Kita
pakai gula merah mengikut cita rasa. Okey, tapi sebaik-baiknya janganlah manis untuk sambal ni. Dia sedang macam tu je. Okey, masukkan gula merah. Masukkan garam, tapi garam tak boleh banyak. Sebab apa? Kita letak cube tadi dengan juga kita letak apa? Belacan. Takut dia over masin. Okey. Dan kita tuangkan sedikit saja air. Sedikit saja air. Dan kita campur. Okey. Untuk tambah power sikit, letakkan perasa, tapi jangan terlalu banyak. Sikit je. Terlalu lama sangat. Okey, tapi walau macam mana pun kena make sure yang dia cukup lembut agak dah lembut, kita buat. Okey. Kita terus saja immediate masukkan ke dalam air sejuk agar warna hijau dia tidak hilang. Alright. Dan kita rebus yang bahan kedua kita, iaitu ni tauge. Tapi jangan lama tauge ni. Tauge ni hanya cukup dicedur sajalah. Okey, jangan lama. Nanti dia tak rangup pun tak sedap. Cukup sekadar kita celur sekejap. Okey, kemudian kita angkat. Okey. Angkat pakai penapis sebenarnya lebih mudah. Okey, begitulah seterusnya. Menggunakan bekas yang sama, kita rebus mi. Dan kali ni saya menggunakan 2 bungkus. Kenapa saya rebus mi yang terakhir? Sebab saya tak nak minyak dalam mi ni mengganggu bau sayur yang lain tadi. So saya rebus ke kemudian. Okey. Ini pun kita tak nak rebus terlalu lama lah. Nanti dia kalau terlalu lama nanti dia jadi lembut. Okey. Selalunya selepas rebus ni saya akan basuh jugalah mi ni. Okey. Supaya dia buang minyak-minyak ekses yang berlebihan. Ada orang basuh dulu, terpulang. Okey, selalunya kalau orang yang dekat restoran tu, dia akan ikut ambil mini buat porsi by porsi lah, portion by portion. Dia gunakan apa nama tu, macam penapis tu. Kalau kita nampak dekat restoran Chinese selalu dimasukkan portion mi tu dalam, kemudian dimasukkan sekali apa nama tauge dan juga apa nama tu tadi, sayur tadi tu. Okey. Kemudian baru dia rebus. Tapi ni kita kat rumah lain cara, tapi kalau terpulang lah, kalau nak buat macam tu pun boleh. Ada sebab saya basuh mi ni, okey, saya tak nak mi ni tadi keras supaya macam sayur tadi. Okey, saya tak nak dia keras. Okey, keras sangat pun tak sedap. Jadi selain daripada tu, untuk kebersihan lah, buang yang mana yang kalau ada ekses minyak ke apa dekat dalam ni. Okey. Setengah mi pun dia ada campur dengan bahan yang tak bagus juga yang kadang-kadang mi kita tukar jadi merah tu Dia sangat bahayalah buat kita. Alright. So bila sambal kita tadi dah masak, kita ubah sambal ni masuk ke dalam bekas. Sambal ni juga boleh digunakan kalau tak habis kita makan mi tu, boleh kita gunakan untuk makan dengan nasi yang panas-panas. Okey.
Dan sambal ini juga boleh digunakan kalau kita nak buat mi goreng Chinese mi ya. Chinese mi goreng kita boleh juga gunakan dia sebagai apa kata sambal untuk di kari kita. Okey. Alright. Bahan seterusnya, next kita nak buat sup dan kita nak buat kicap dia lah. Kita akan buat satu lagi yang digelarkan sebagai minyak bawang putih. Okey, kita potong dulu bawang putih ni, picit dia halus-halus. So bawang putih tadi bukan dalam, saya buat dalam ulas ya. Jadi kita akan bahagi dua lah kita akan bahagi dua. Okey, banyak ni kita akan buat yang ini kita akan buat sup lah yang selebih ni kita akan buat minyak bawang putih. So nak buat minyak bawang putih ni senang je, dia tak sesusah mana ya. Mari kita lihat. Panaskan api, panaskan kuali, panaskan kuali, letak minyak. Okey, tambahkan sedikit minyak bidan. Okey, dan masukkan bawang putih dia tadi. Jadi kita kena buat adalah goreng bawang putih itu sehingga dia garing. Tapi bukan hangus garing. So apabila bawang goreng tadi sudah bertukar warna macam ni, tutupkan api. Okey, dan biarkan dia sejuk. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sup. Okey. Okey, ini untuk bahan-bahan sup ya. Bahan-bahan sup saya tidak menggunakan bawang, tapi saya menggunakan daun bawang. Potong dua sahaja. Okey. So antara bahan lain yang kita pakai adalah halia, sedikit halia. Okey. Dada ayam yang kita akan rendam sekali nanti, fish ball dan fish cake, dan apa nama tu, cube ikan bilis. Okey, let's go. So apa yang saya buat, saya akan tumis sedikit saja, tapi dalam tak mau tumis lama-lama lah ya. Kita akan tumis dalam beberapa minit saja. So panaskan kuali, potongkan bahan-bahan tadi. Yang ini saya potong sedikit halia. Okey, dan kita ambil sedikit bawang putih daripada sini. Bawang putih kita akan gunakan untuk nak buat, untuk masak kicap juga dengan halia nanti. Okey, letakkan sedikit minyak, masukkan bahan-bahan untuk digoreng. Okey, jangan lama sekejap je. Oh lama, sekejap je. Ingat yang ini Malay style mi kicap Alright. Kalau Chinese kadang-kadang dia tak ada goreng pun, dia terus masuk air, tapi saya suruh goreng nak bagi rasa sikit. Okay. Lepas itu kita terus masukkan air. Lepas kita masukkan air, kita akan masukkan dada ayam tadi yang telah dibasuh dan dah dibuang kulit. Okey. Seterusnya apa yang kita akan buat, kita akan potong daun bawang ni untuk digunakan nanti untuk kita letakkan di atas mi kita. Dia menjadi penghias, dalam masa yang sama dia akan jadi penyedap lah pada mi kicap kita nanti. Okey, dan kita akan potonglah dia punya fish ball tu. Saya decide saya tak nak potong. Sebab apa? Kita nak makan dia biar nampak seketul-seketul bulat macam tu. Okey. Yang penting kena basuh dulu lah alright. Yang ni saya dah basuh. Okey. So, apa yang akan saya buat? Saya akan bilas sekali lagi lah. Bilas sekali ya. Setelah kita basuh tadi, kita pun masuklah ke dalam sup. Okey.
Okay, sebenarnya sup ni kita boleh, kalau kita boleh dapat, kita boleh beli wonton yang halal yang kita boleh letakkan dalam ni. Okay, itu terpulang kepada selera masing-masing. So macam saya kata, hari ni saya nak buat simple je untuk nak makan kat rumah sama anak-anak dan isteri saya. Jadi kita nak buat yang simple je. Oh, sebelum tu jangan lupa letakkan cube ikan bilis. Untuk kuantiti sup yang macam ni, selalunya saya akan letak 2 lah. Kenapa saya buat sup ni lebih? Sebab apa? Saya suka sup ni. Sup ni juga kita boleh makan dengan nasi panas. Sedap juga. Okay. So untuk nak menambah rasa sikit, saya letakkan lada sulah, lada putih. Dia kalau lada hitam, saya letakkan lada putih. Tambahkan satu lagi cube ikan bilis untuk menambah rasa, untuk enhance dia punya rasa. Okay, so sekarang ni kita tunggu menggelegak. Lepas tu kita boleh angkatkan ayam ni dan kita cari-carikan isi dia. Paling penting tadi sebenarnya dalam ramuan mi kicap ni adalah kicap je lah. Sebab tadi yang sup tadi tu saya buat sekali lalu je, sebentar lalu je. So kicap ni sebenarnya hari ni kita nak buat Malay style. Kalau Chinese style, dia tidak perlu buat macam mana yang saya nak tunjukkan kepada korang semua ni. Chinese style, dia akan terus menggunakan kicap ni, letakkan dalam mangkuk, dituangkan keseluruhan kicap, mengikut cita rasa dia lah. Tapi selalunya yang saya tahulah, mereka akan menggunakan kicap soya, kicap ni, kicap light sauce ni, ataupun kicap cair. Mereka akan menggunakan sedikit karamel, dan mereka akan menggunakan kicap yang kicap biasa, kicap macam ni, dan juga minyak bijan ni. Mungkin juga ada yang menggunakan setengahnya, menggunakan sedikit sos tiram lah. Dia akan campur, kemudian dia akan letakkan lada sulah. Okey, letakkan lada sulah. Dia akan letakkan lada sulah dalam tu, kemudian dia akan ambil sedikit air sup yang dibuat tadi. Dia akan ambilkan air sup tu, okey, dia akan campur, kemudian dia terus akan masuk mi. Tapi yang ini saya nak buat Malay style, Malay style. Nanti mungkin satu masa, mana tahu kalau saya buka kafe ke restoran ke, kalau nak datang, boleh minta 2 version. Nak Malay style ke nak Chinese style? Okey. So, kita akan mulakan dengan kicap. Okey, untuk Malay style ni, kita akan menggunakan sedikit halia. Okey, sebenarnya halia ni dan semua bahan-bahan ni, saya kata tadi, elok dipisah. Saya bukan tak ada bahan pisah. Ada bahan terpisah, ada. Tapi hari ni macam saya kata tadi, kita nak buat yang cepatnya. Jadi kita tak gunakan bahan pisah. Kita hanya menggunakan pisau je lah. Okay, jadi apa yang kita buat adalah kita secara halus halia. Okay, bawang putih tadi yang saya ambil tadi, portion tadi saya buat 3 portion. Satu portion saya buat minyak bawang putih. Satu portion tadi sikit saya masukkan ke dalam sup, dan selebihnya kita akan gunakan untuk kita nak buat kicap kita. Okay, so kita akan panaskan kuali. Okey, pastikan kuali ni tak ada air. Kalau tak merecik, kena buka habis. Okey, masukkan sedikit saja minyak. Okey. Dan straight away saya akan terus masukkan minyak bijan. Minyak bijan ni jangan terlalu banyak kat dalam Kadang-kadang kalau kita ada minyak bijan tu, dia bau dia sangat kuat. Ada orang tak suka cukuplah sekadar banyak tu saja. Okey. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahan tadi, bawang putih dan juga halia. Biarkan seketika hingga bawang putih itu sedikit kegerangan. Untuk portion ini saya akan masukkan satu tiram. Okey. Saya akan masukkan sos karamel. Sos karamel ni tujuan dia adalah untuk nak bagi kuah kita tu nampak, saya masukkan 3 sudu tadi, bagi mi tu nampak kehitaman Okey, maksudnya saya masukkan kicap cair. Ni kurang dalam 2 sudu 3 sudu lah. Mi kita jadi banyak 3 sudu. Okey. Dan saya akan masukkan, ini saya ambil kicap lemak manis tu, tapi dia berlemak sikit. Kicap lemak manis tu kita boleh letak kurang dalam
ke sudu juga. Okey. Kemudian kita buat, ambilkan kuah sup tadi. Oh, cantiklah fishball kita tu. Gemuk, jadi gemuk. Okey, kita ambilkan kuah sup tadi. Okey, dan kita tuang ke dalam kicap kita. So, buat kicap ni kita boleh repeat lah ya. Repeat lah kalau dah habis ya. Dan kita kacau. Okey. Boleh kita letakkan lada sumber. Secukup rasa. Garam option. Kalau siapa nak letak garam, boleh letak garam. Siapa tak nak letak garam, terpulang. Sebab apa? Kicap tadi tu dah masin ya. Sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan bolehlah dulu rasa. Kita dah siapkan semua bahan-bahan tadi. So sampailah masa untuk kita nak tunjukkan bagaimana cara untuk nak buat mi kicap ni lah. So pertama sekali kita kena letakkan kicap tadi. Okey, letakkan kicap. Alright. Letakkan kicap. Okey. Kemudian kita masukkan mi yang kita dah celur tadi. Okey. Alright. Kemudian kita akan kacau. Kacau sehingga dia sebati dengan kicap tu. Okey. Apabila dah kacau, okey, kita akan tuangkan ke dalam pinggan lah tuang ke dalam pinggan. Alright. Okey. Hiaskan dengan apa? Dengan fishball dan juga fish cake. Kita boleh tinggalkan sikit dalam sup. Okay, hiaskan fishball juga fish cake dalam sup. Okey. Kemudian, oh ya, lupa. Kita letak dulu sambal. Sambal yang kita buat tadi tu. Okey, letak sambal. Sedikit minyak bawang putih ya. Kemudian kita boleh hiaskan dengan sedikit tauge, okay, sawi dan seterusnya. Ya, dan taburkan juga daun bawang dan juga daun bawang pada sup kita. Alright, so maka siaplah mi kicap Melayu style. Mi kicap Ipoh Melayu style. So selamat menjamu selera. So mi kicap juga sedap kalau dimakan dengan cili kicap. Okay, alright, inilah dia portion dia. Okay, saja. Thank you.